Ya, kalau bercakap tentang kanser prostat ini antara salah satu kanser yang paling ditakuti oleh golongan lelaki lah. Yep. Jadi kami sebagai lelaki ini harus memberikan pendarahan kepada umum lah berkaitan dengan kanser prostat ni. Ada juga yang mengatakan bahawa kanser prostat ni boleh menyerang ketika usia kita warga emas lah boleh dikatakan kan. Tapi kita perlu ada pendidikan awal untuk kita nak mengesan. Sebab ada laporan yang mengatakan bahawa kita ni kalau pergi ke hospital ataupun mana-mana pusat perubatan, kita dah pun dikesan stage tu dah pada tahap yang serius. Okey, bagaimana cara yang terbaik untuk merawat dan apakah sebenarnya fakta mitos yang sering kali kita dengarkan tentang kanser prostat ini? Kita akan pelajari bersama dengan Profesor Madya Dr. Syanggar Kubusami selaku pakar perunding kanan urologi dan Ketua Jabatan Surgery Pusat Perubatan Universiti Melaya. Hello Prof. Prof, thank you so much for being with us. Terima kasih banyak-banyak kerana hari ini ilmu yang kita nak dapatkan juga bersama-sama dengan pesakit dan yang menjaga. Okey, di talian nanti kita akan bawakan, kalau mungkin dah bersedia, kita akan bersama dengan Encik Selamat Fauzi Muhammad Jaih selaku pesakit yang berada pada tahap yang agak serius, katanya tahap 4 ya, pesakit prostat dan juga kanser prostat, dan juga Puan Mazrina. Assalamualaikum Puan Mazrina dan juga Encik Fauzi. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih banyak-banyak. Ya, hai. Kami di MSI juga ucapkan terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita dapat satu insya-Allah lah komunikasi yang dapat membantu anda di luar sana untuk memahami lebih tentang kanser prostat ini. Okey, jadi sebagai permulaan doktor mungkin boleh kongsikan kepada penonton, mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya berkaitan dengan kanser prostat. Sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan. So, kanser prostat ni adalah barah, sejenis barah yang berasal daripada kelenjar prostat. So, ini adalah seperti yang diberitahu tadi kan, kanser yang nombor 3 paling tertinggi di Malaysia. Selepas kanser paru-paru dan kanser kolorektal. And kanser ni kalau dikenal pasti pada tahap awal, boleh dirawat sampai sembuh secara penuh. Oh, secara total boleh sembuh. You can cure the cancer dengan makan ubat sahaja. Dengan we will talk about rawatan. Okey, baik. So, masalah dekat Malaysia ni, lebih kurang 60% pesakit yang dikenal pasti ada prostate cancer ialah pada tahap keempat. So, ini meninggikan risiko untuk kematian lah, punca daripada kanser. And also, kos rawatan pada lebih tinggilah pastinya. Ya, pada pesakit yang datang dengan tahap keempat sangat-sangat tinggi berbanding dengan bila dikenal pasti pada tahap awal. Adakah ianya disebabkan tak ada simptom yang dapat dikenal pasti pada peringkat awal? Ini kerana ramai hampir 60% mereka yang dapat tahu hanyalah berada pada tahap 4 dan serius. Yes. So, kalau kita ambil simptom, dia mengikut satu spektrum. So, spektrum tu dari first tak ada simptom langsung. Unless you go untuk buat berjumpa dengan doktor, saringan kesihatan dengan doktor yang pakar urologi lah biasanya. So, baru dia akan dikenal pasti. So, ada tes-tes yang kita akan buat. Like PSA test, ya, prostate specific antigen test, ataupun ujian jari lah, digital rectal examination. Then kita boleh kenal pasti sama ada pesakit itu ada risiko untuk prostate cancer. Baru kita boleh buat ujian biopsi dan sebagainya untuk mengenal pasti diagnosis prostate cancer. Mungkin atas sebab itu jugalah mungkin ada di antara golongan lelaki ni yang mungkin tidak mahu berjumpa dengan doktor sebab mungkin tiada simptom ataupun mereka ni mungkin mengatakan bahawa muda lagi untuk membuat pemeriksaan. Jadi apakah antara simptom yang mungkin boleh ditunjukkan kepada penonton? Symptoms. So first, like kita cakap tadi, tak ada symptom is the first symptom lah actually kan. If you look at the spectrum, and then you will come to symptom-symptom yang boleh mimic prostate enlargement, which is something which is very normal. Lelaki ada prostate, bila kita berumur, prostate kita akan membesar dan mula ada simptom prostate enlargement, iaitu physically nampak saiznya? Tak nampak. Melalui pemeriksaan ataupun pemeriksaan scan saja. Kita sendiri tak boleh nak self-diagnose ataupun self-check? Bukan simptom lah, dengan simptom. Jika ada yang mengatakan bahawa ada beberapa ketulan-ketulan kecil seperti kacang walnut dan sebagainya. Biji kelenjar tu ke? Ya, that is the prostate lah. Yang walnut tu adalah prostate. And then dia akan membesar. Bila kita berumur. And then start bagi simptom macam menjejaskan saluran kencing kita lah. Kencing tak lawas. Kencing mungkin tak lawas, mungkin kita kena pergi kerap ke tandas, mungkin kita bangun banyak kali pada waktu malam. Okey, apa warning sign dia? Kalau kita alami sendiri untuk mengatakan yang itu berada pada tahap serius.
tahap serius mungkin maybe you're meaning tahap keempat. What is that? So that is the end of the spectrum. Spektrum gejala lah, spektrum syndrome, that's the end. Bila pesakit mungkin datang dengan sakit belakang yang teruk, mungkin lumpuh, back pain, lumpuh kaki, region, because of the spread of the cancer ke spine ataupun paru-paru, mungkin susah nafas, mungkin kencing berdarah, mungkin langsung tidak boleh kencing, perlukan tube untuk mengalirkan kencing. Maknanya dekat sini, kanser prostat ni kalau dah berlaku di peringkat yang terakhir, peringkat keempat, ianya boleh merebak kepada bahagian tulang. Ya, paling common ialah tulang dan spine. Kita akan sakit tulang belakang, sakit pinggang macam itulah ya doktor. Itu kerana kanser tu dah merebak lah. Merebak, ya. Okey, kita nak meraihkan juga Puan Mazrina dan juga Encik Fauzi yang kini berada di talian. Assalamualaikum Puan Mazrina. Waalaikumsalam. Okey, sekali lagi minta maaf banyak-banyak sebab kita nak sedikit pendahuluan lah kan bersama dengan Prof. Puan Mazrina, mungkin boleh kongsikan setakat ini keadaan Encik Fauzi bagaimana? Sekarang ni masa dia didiagnose 2020 Januari, dia memang dah stage 4. Okey, Januari 2020. Ya, dia memang dah stage 4 sebab macam Prof cakap, kami tak ada simptom. Memang tak ada simptom, dia tidak ada kencing tersekat ke, dia tidak ada sakit pinggang, dia masih boleh bekerja. Sebab dia buat kerja berat sebenarnya. Jadi sampai satu peringkat tu dia kerap demam, badan dia susut. Itu yang buat kami a bit alert sebab saya sendiri pun adalah bekas pesakit kanser. Saya leukemia. Okey, jadi anak saya sebut, dia kata macam pelik abah selalu demam and then badan makin susut. Ingat tak dulu mak pun selalu demam. That is when we decided that kita pergi cek darah. Kita pergi klinik dan cek darah. Itulah dia punya indication yang doktor bagi, kata dia punya PSA reading dah 1073. Dia punya prostat daripada saiz walnut dah naik jadi saiz sebiji oren. Terus kami melapor dihantar ke HKL sebenarnya. Lepas tu dari situ dibuatkan dibuat ujian jari semua. Dari situlah kita tahu yang dia dah sebesar buah orange. Gleason chart score dia pun ialah 4+5, 9 masa tu. Puan Mazrina, boleh saya tahu usia Encik Fauzi? Semasa kena dia 57. Sekarang dia bulan 7 ni 60. Okey, Encik Fauzi, Encik Fauzi macam mana keadaannya? Mungkin yalah pastinya agak sukar perkara yang dilalui, cuma nak dikongsikan bersama dengan penonton selepas didiagnos, rawatan-rawatan yang dijalani dan ketika ini bagaimana proses yang diterima lah, maknanya dari segi rawatan dan sebagainya daripada pihak hospital. Encik Fauzi boleh kongsikan sedikit bersama kami? Ya, boleh. Alhamdulillah, terima kasih pada Malaysia hari ini kerana memberi saya peluang untuk berkongsi. Buat masa ni saya memang dah dua-dua belah kaki saya memang dah tak ada nak bergerak sebab saya baru dalam 2 bulan lepas saya membuat rawatan di onkologi ICUKM dan saya memang disahkan saya tidak, kedua belah kaki saya tidak boleh bergerak lah. Tapi Allah masih memberi saya peluang. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya boleh balik ke rumah dan saya sekarang ni berada di rumah. Saya meneruskan rawatan di rumah dengan bantuan onkologi, doktor yang merawat saya lah. Puan Mazrina mungkin boleh kongsikan kaedah-kaedah rawatan yang digunakan untuk merawat Abang Fauzi atau Encik Fauzi ni? Mula-mula dulu dia buat hormon terapi. Mula-mula lepas dia diagnose start dengan hormon terapi, dibagi Degarelix setiap bulan. Lepas tu bila mula-mula dia turun 0.03, terus menjunam turun dia punya PSA reading. After about 3 bulan ke, saya rasa dalam 3 bulan ke 6 bulan macam tu lah, dia naik balik, dia start naik. Bila dia start naik, doktor start pula dengan Abiraterone. Abiraterone, lepas tu bila makan itu pun tak jalan.
doktor start pula dengan kemoterapi. Okey. First berperingkat lah. Ya? Berperingkat lah. Ya, berperingkat. Sebab apa? Macam yang kita tahu, prostate cancer ni dia slow. Dia punya progress slow, tapi bila dia dah naik, dia susahlah kita nak turunkan. Itu yang penerangan dia beri pada kami lah masa tu. Selepas last year kami buat kemoterapi Januari sampai Julai, 6 cycle, 12 round. Lepas tu turun. Okey. Selepas 2 bulan dia naik balik. PSA tu naik balik. Jadi kita baru nak start second punya kemo. Yang mana kemo ni sebabkan suami saya ni dia ada kad pesara tapi dia tidak berpencen, dia bekas tentera. Okey. Jadi segala urusan perubatan kami memang under Jabatan Hak Ehwal Veteran lah. Okey. Dia dah buat. Bila kami tengah memohon untuk second type of chemo tu. Yang bayarlah berharga dalam 38,000. Jadi kami meminta bantuan daripada Jabatan Hak Ehwal Veteran. Tapi 17 hari bulan 2 tu dia warded lagi. Kali ni dia betul-betul warded. Selama 3 tahun dia kanser tak pernah warded. 17 dia warded. Sebabkan alasannya ialah mula-mula sebab saya bawa ke hospital sebab dia tak boleh kencing. Dia dah start. Sebab sekarang ni dia punya tumor berada di spine dia, di T7. Jadi kita cuba ortopedik cuba nak membuat pembedahan masa tu, tapi tak boleh sebab dia punya tulang dah a bit corroded katanya. Okey, Puan Mazrina, sambil-sambil tu alalang kita bercerita tentang rawatan-rawatan yang telah pun dijalani oleh Encik Fauzi. Kita nak minta juga komen daripada doktor. Adakah ini rawatan standard yang akan dialami, akan dilalui oleh pesakit-pesakit kanser prostat? Very standard, sangat standard kaedah rawatan yang dilalui oleh pesakit. Bilakah waktu ataupun indikasi yang menunjukkan memang perlukan pembedahan ataupun kemoterapi yang... So, kategori rawatan tu kita boleh secara asasnya boleh kita divide into 4 kategori. So first we need to know. Saya suka guna analogi kucing dengan harimau lah. So when you look at kucing kan, bila tahap awal the cancer volume is low, PSA sangat rendah. Bila kita buat biopsi pun tadi Puan ada cakap grade, Gleason grade. So Gleason grade pun rendah. So kita tahu ini macam andaikan seekor kucing yang jinak lah. So this disease usually tak akan merebak. Boleh dipantau saja. Setiap 3 bulan kita pantau dengan ujian PSA. And then we can take action kalau dia progress lah. So usually a lot of patients akan just do active surveillance macam ni and should be okay actually, most of them. And then it comes to the harimau yang ganas kan, harimau ganas. So we know kalau dia punya PSA tinggi sedikit ataupun Gleason grade dia also tinggi, tumor volume is very high, then we know this one mungkin now the harimau is sleeping. Nanti pada masa akan datang dia akan start to become aggressive and merebak. So we need to predict this aggressiveness. Then kita kena cadangkan rawatan seperti pembedahan prostat, which is called radical prostatectomy, di mana kita akan keluarkan kelenjar prostat, ataupun kita akan cadangkan untuk melalui radioterapi kepada kelenjar prostat, tambah dengan injection hormon yang Puan cakap tadi, injection hormon, tapi itu untuk jangka masa pendek, mungkin 2 atau 3 tahun. Hormon ni ialah hormon untuk menindas hormon lelaki, which is testosterone. That's the hormone that she's talking about. Jadi bermakna anda kata kalau kita dah membuat pelbagai kaedah rawatan, kita dah membuat pembedahan, keberangkalian untuk kanser prostat ni untuk datang semula tu berapa peratus keberangkalian? Hampir 100% actually. Kalau di tahap awal Kalau di tahap awal 5 year 10 year survival is hampir 100% actually. Jadi maknanya kanser prostat ni kita perlu membuat rawatan setiap hari lah kayaknya. Tidak perlu. Ubatan ke atau bagaimana? Sebab nampak mengatakan bahawa macam kanser prostat ni macam dia akan datang kembali apabila kita dah buat rawatan, dia datang balik. Jadi bagaimana nak menghilangkan terus kanser prostat ni? Dia akan datang balik jika dikenal pasti pada tahap keempat lah. Kalau di tahap awal and you buat rawatan and ikut
plan yang diberi oleh doktor, which is not everyday treatment. Like kalau buat surgery, just one-off surgery saja. And then kalau buat radiotherapy, there's a plan for radiotherapy 5 hingga 7 minggu. And then kalau ada suntikan yang Puan cakap tadi, itu suntikan setiap bulan ataupun setiap 3 bulan sekali. Jadi penting untuk pemeriksaan awal lah ya. Kalau kita boleh reverse semula conversation kita adalah mesti anda tertanya apa sebenarnya menyebabkan kanser prostat ni dalam kalangan para lelaki. Macam tadi ada katakan usia lah, lebih daripada 50 tahun dan juga mereka yang ada sejarah keluarga, genetik. Ada satu lagi merupakan disebabkan etnik yang kurang berlaku di Malaysia. Apa yang dimaksudkan? So kita ni dari Asia, Southeast Asia kan. So our ethnicity macam nampak macam kita ni protected daripada prostate cancer. Because you ambil world incidence kan. Kalau ambil world incidence, kita nampak prostate cancer ni di bahagian Asia, Southeast Asia semua sangat rendah insiden dia. Banding dengan negara-negara barat, Australia, Amerika, UK semua, sangat tinggi insiden dia. Adakah lifestyle, pemakanan bagaimana? Cuaca? Maybe lifestyle, but there is no clear-cut evidence lah untuk point towards scientific evidence tak ada yang kukuh lah, tak ada yang kukuh. Tapi masalahnya kita di sini walaupun insiden rendah, kadar kematian tinggi. Because kebanyakan pasien datang pada tahap keempat. Baik, Prof. Satu lagi, ada yang mengatakan kekerapan ejakulasi mungkin agak sensitif, saya minta maaf terlebih dahulu, tapi untuk timba ilmu bersama, kekerapan ejakulasi ada kaitannya tentang risiko sama ada ianya berpotensi tinggi ataupun rendah untuk seseorang itu menghadapi kanser prostat. Adakah ianya mitos ataupun fakta? I think it's a mitos lah, because selalu kami kena tanya soalan ni. We are always asked this question, mengapa? Because ada sebab mengapa orang tanya kita, sebab bila prostate cancer penyakit yang di kalangan orang yang dah berumur lah, maybe 50 above kan. So bila dah lepas 50, the testosterone start dropping, sexual drive decrease, so kekerapan frekuensi seks dan ejakulasi akan turun. And then you are seeing prostate cancer increasing with age kan. And then ada mitos macam ni yang mengatakan frekuensi ejakulasi, frekuensi seks akan protect you from incidents. Tapi so all the patients takutlah, I'm not having so much sex. Jadi pentingnya pendidikan kan. So it's important. It's actually a myth. Tak ada kajian yang menunjukkan ada direct relation between ejaculation, sexual frequency, even testosterone pun tak ada. Tak ada apa-apa kaitan lah. Thank you so much, Prof. Hari ini banyak sebenarnya dapat diterangkan kepada umum terutama sekali tentang apakah yang benar, fakta mitos dan juga secara keseluruhannya kanser prostat. Kita bahas lagi bersama dengan Puan Mazrina. Puan, apa yang ingin dikatakan kepada yang sedang menonton? Pastinya mungkin antara yang, sebab Puan dah lalui rutin sekarang ni, secara ringkasnya pesanan mungkin daripada Puan kepada penonton-penonton MSI. Silakan Puan. Okey, pesanan saya yang paling utama sekali ialah pada lelaki-lelaki di luar sana, start umur 50 tahun ke atas, please go for check-up. Routine check-up, please. Sebab apa? Benda ni macam Prof cakap, dia yang bahaya ialah yang tak ada simptom. Sebab kita, in the end, yang menanggungnya ialah kita. Bila dah stage 4, then kita kena berhadapan dengan banyak lagi risiko. Betul. Baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Mazrina. Cukup padat dengan perkongsian. Kita harapkan juga di bulan Ramadan ini ramai yang akan mendoakan Cik Fauzi dipermudahkan dalam segala urusan. Ada keajaiban yang berlaku dari sudut memberikan kesembuhan semula, insya-Allah ya. Okey, baik. Terima kasih Puan Mazrina dan Cik Fauzi. Assalamualaikum. Baik. Salam Ramadan. Okey, jadi itulah dia, kita dah pun berbincang berkenaan dengan kanser prostat ni. Jadi apa yang paling penting kita dapat dekat sini adalah pengesanan awal tu ya. Saya rasa bukan saja ketika kita masuk menganjak usia 50 tahun, malahan kita yang usia 30-an, 40-an ni pun saya sarankan untuk anda membuat medical check up lah. Bukan saja untuk kanser prostat, malahan untuk penyakit-penyakit yang lain. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Profesor Madya Dr. Syanggar Kupusami, pakar perubatan urologi dan Ketua Jabatan Surgery Pusat Perubatan UC Malaya, kerana berkongsi kepada kami tentang kanser prostat ini. Okey, kita nak rehat seketika.